tepat 1 tengah hari. Berita tengah hari edisi Rabu 19 Oktober 2022 bersama saya Hazel Desmond dan ini tajuk utama. Bekalan ikan di seluruh negara mencukupi. Jabatan Perikanan memberi jaminan bekalan ikan di seluruh negara mencukupi untuk menampung keperluan pengguna sepanjang musim tengkujuh. Ketua Pengarahnya, Datuk Muhammad Sufian Sulaiman berkata ia sekaligus menafikan dakwaan berlaku kekurangan ikan susulan monsun Timur Laut. Bekalan ikan mencukupi dibantu Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia LKIM dan agensi-agensi berkaitan bagi memastikan stok-stok tersedia sepanjang tempoh itu. Kita pun dah maklum kepada kita punya peternak-peternak, terutama peternak kolam, peternak sangkar untuk bersedia. Mana-mana ikan mereka, udang mereka yang dah sedia untuk dikeluarkan ataupun di-harvest, kena keluarkan sekarang untuk mengelakkan mereka menghadapi kerugian lah. So dalam masa yang sama bila kita keluarkan mana stok tu ada lah. Beliau terdahulu merasmikan majlis penyerahan sijil MyGap Hatchery sekolah pertama di bawah Jabatan Perikanan di Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Mas Kota Tinggi. Sekolah tersebut diiktiraf sekolah pertama di Malaysia yang menerima pensijilan MyGap bagi pusat penetasan dan pembenihan ikan air tawar. Semua taman ekorimba, hutan taman negeri dan kawasan pendakian dalam hutan simpanan kekal di Kedah ditutup sementara bermula semalam sehingga sesuatu tarikh yang akan dimaklumkan kelak. Tindakan itu bertujuan mengelak sebarang insiden tidak diingini berikutan Kedah dijangka akan menerima jumlah taburan hujan yang tinggi berikutan musim tengkujuh. Pengarah Jabatan Perhutanan Negeri Muhammad Abdullah berkata aktiviti rekreasi yang tidak dibenarkan termasuk mendaki gunung, sukan laser berkenderaan dan jenis aktiviti riadah lain. Antara kawasan yang ditutup melibatkan Bukit Wang, Puncak Janing, Lata Mengkuang serta Taman Negeri Ulu Muda termasuk 15 kawasan pendakian seperti Gunung Jerai, Gunung Kemerlong dan Gunung Mat Cincang. Penutupan sementara ini bagaimanapun tidak melibatkan Taman Ekorimba yang diswastakan kepada operator yang dilantik Kerajaan Negeri. Pihaknya berharap semua pengunjung mematuhi arahan dikeluarkan demi keselamatan semua. Masih lagi di Kedah, 487 pusat pemilihan sementara sedia untuk diaktifkan pada bila-bila masa sekiranya berlaku bencana banjir. Kesemua PPS berkenaan boleh menampung lebih 87,000 penduduk terjejas pada satu masa. Exco Kedah Datuk Halimatun Saadiah Saad berkata, daripada jumlah itu 184 PPS dibuka di sekolah dan 302 PPS melibatkan Dewan Orang Ramai, Balai Raya dan Pusat Komuniti. Manakala sebuah lagi PPS berkapasiti besar boleh memuatkan hingga 5,000 orang. Tahun ini Jabatan Kebajikan Masyarakat Kedah menerima peruntukan pengurusan bencana berjumlah 1.5 juta ringgit daripada Kerajaan Negeri dan Persekutuan sebagai persediaan menghadapi musim tengkujuh. Jabatan Kebajikan Masyarakat diarahkan ke seluruh negeri Kedah ini bersiap siaga dan juga apa yang penting JKM ni dia menjaga di pusat penempatan sementara itu dengan bekalan makanannya yang telah pun kita upgradekan. Kalau dulu RM12 saja, sekarang kita telah upgradekan RM12 setiap RM24 bekalan makanan untuk makan tengah hari, makan pagi, makan petang untuk mangsa-mangsa pemindahan tersebut. Beliau menyatakannya selepas program simulasi persiapan menghadapi bencana alam dalam tempoh monsun Timur Laut di Malau Jitra.
Petroleum Nasional Berhad Petronas menyerahkan peralatan penyelamat kepada Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri Perlis bagi menghadapi bencana banjir ketika monsun timur laut ini. Peralatan termasuk 2 buah bot dilengkapi enjin, tangki bahan api dan kemudahan roda mudah alih bagi membawa bot ke lokasi bencana. Petronas turut menyerahkan 1,500 baju hujan, 300 kemah pelindungan kepada penduduk terjejas banjir dan 150 jaket keselamatan. Ketua Petronas Wilayah Utara dan Tengah Zulkifli Othman berkata, bantuan bernilai 3.2 juta ringgit diagihkan kepada 14 negeri. Ia sebahagian daripada 25 juta ringgit disalurkan pihaknya untuk penduduk terjejas banjir tahun ini. Kami berharap dapat membantu pihak agensi, especially APM dan agensi lain dalam mempersiapsiagakan dalam menghadapi banjir yang jangka akan datang ni lah. So macam saya katakan tadi, program ni kita adakan seluruh Malaysia, bukan sahaja di Perlis. Dan kami berharap bila mana terjadinya ni, aset ni boleh dimobiliskan lah di antara negeri, tolong menolong lah tuan. Pastikan kita dapat membantu masa-masa banjir yang terlibat lah di Malaysia. Beliau ditemui pada majlis penyerahan bantuan bencana kepada Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri di Kompleks Angkatan Pertahanan Awam Negeri. Sumbangan diserahkan kepada Ketua Sekretariat Pengurusan Bencana Negeri, Lieutenant Colonel PA Muhammad Izaimi Mat Daud yang mewakili Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri Perlis. 54 kawasan daripada 3 daerah di Perlis dikenal pasti berisiko banjir. Dan sebanyak 71 pusat pemindahan sementara dengan kapasiti lebih 24,000 mangsa turut disediakan. Masih lagi mengenai pengurusan operasi bencana, jabatan dan agensi yang terlibat dalam operasi ketika bencana perlu memahami fungsi dan peranan masing-masing. Ini bagi memastikan pengurusan operasi bencana yang lebih cekap dan berkesan. Untuk itu, Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA menganjurkan Bengkel Pengurusan Pusat Kawalan Operasi Bencana PKOB dan Pos Kawalan Tempat Kejadian PKTK bagi Zon Tengah di Ipoh Perak. Bengkel 2 hari bermula semalam disertai 117 peserta termasuk Wakil Setiausaha Kerajaan Negeri, Pejabat Daerah, Polis Diraja Malaysia, Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia dari Perak, Selangor dan Kuala Lumpur. Menurut kenyataan NADMA, bengkel dapat membantu agensi membuat penilaian serta penambahbaikan garis panduan dan pelan kontingensi sedia ada. Keberkesanan komunikasi pelbagai peringkat juga ditambah baik termasuk operasi di lapangan, taktikal di peringkat negeri dan strategi di peringkat pengurusan bencana pusat. Latihan simulasi berkala diadakan setiap tahun menjadi langkah proaktif NADMA untuk memberi pendedahan berterusan kepada kumpulan pengurusan bencana. 600 unit alat teknologi penstriman pelbagai jenama dianggar berjumlah RM404,500 dirampas Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN HEP. Rampasan dilakukan di sebuah premis perniagaan di Jalan Mutiara, Skudai, Johor. Menurut Ketua Pengarah Penguatkuasa KPDN HEP Putrajaya, Azman Adam, seramai 4 anggota penguatkuasa melakukan serbuan hasil maklumat pemilik hak cipta serta risikan awal pihaknya. Turut dirampas dokumen berkaitan yang disyaki mengandungi karya hak cipta. Seorang wanita tempatan yang mengaku sebagai pekerja di premis terbabit ditahan untuk siasatan lanjut. Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Perlis berjaya mengesan tindakan seorang pemandu bas persiaran yang menggunakan lesen memandu palsu. Menerusi operasi khas unit operasi JPJ Perlis di kilometer 26 Jalan Kuala Perlis Changlun itu, pegawai penguatkuasa mengeluarkan notis saman kepada pemandu terbabit. Saman dikeluarkan atas kesalahan menggunakan lesen memandu palsu dan lesen vocational atau lesen kenderaan perkhidmatan awam PSV palsu. Ia di bawah Seksyen 108/5 dan Seksyen 26/1 Akta Pengangkutan Jalan APJ 1987 bagi kesalahan tiada lesen memandu. Pengarah JPJ Perlis Fatimah Muhammad Ali Piah berkata, pihaknya turut mengesan sebuah lagi bas persiaran yang tidak mempunyai pemandu pelancong di bawah Akta Pengangkutan Awam Darat APAD.
Setiap bas persiaran perlu menyediakan perkhidmatan pemandu pelancong bagi setiap perjalanan yang dilakukan syarikat bas persiaran. Sepanjang tahun ini, tindakan diambil ke atas 2 pemilik bas persiaran yang melakukan kesalahan tidak menyediakan perkhidmatan pemandu pelancong. Hepatitis adalah penyakit keradangan hati akibat daripada jangkitan virus hepatitis. Hepatitis A yang berjangkit melalui pencemaran makanan dan air biasanya menyebabkan jangkitan hati yang akut dan tidak berpanjangan. Hepatitis B dan C pula berjangkit melalui darah yang tercemar. Antaranya adalah melalui perkongsian jarum suntikan, transfusi darah, hubungan seksual dan jangkitan ibu kepada anak. Berlainan daripada hepatitis A, hepatitis B dan C boleh menyebabkan kerosakan hati yang kronik dan bara hati. Kebanyakan pesakit hepatitis B dan C tidak mengalami tanda dan gejala pada peringkat awal. Tanda atau gejala seperti muntah darah, jaundice dan busung hanya akan muncul setelah penyakit hepatitis menjadi semakin kronik. Oleh itu, lakukan ujian saringan hepatitis jika anda berisiko tinggi untuk mendapat jangkitan dan dapatkan rawatan dengan segera jika perlu di klinik kesihatan terdekat. Bersama kita cegah hepatitis. Imran disahkan dijangkiti TB. Nasibnya baik sebab dia mendapat rawatan awal. Nampak sihat Imran sekarang. Tak makan ubat lagi ke? Ish, tak boleh begitu. Awak belum sembuh sepenuhnya. Pesakit TB perlu mendapat rawatan dengan sempurna selama 6 bulan untuk sembuh sepenuhnya. Ingat, hanya dengan rawatan yang sempurna, penyakit TB boleh disembuhkan sepenuhnya. TB boleh menyebabkan kematian jika tidak dirawat. Hepatitis adalah penyakit keradangan hati akibat daripada jangkitan virus hepatitis. Hepatitis A yang berjangkit melalui pencemaran makanan dan air biasanya menyebabkan jangkitan hati yang akut dan tidak berpanjangan. Hepatitis B dan C pula berjangkit melalui darah yang tercemar. Antaranya adalah melalui perkongsian jarum suntikan, transfusi darah, hubungan seksual dan jangkitan ibu kepada anak. Berlainan daripada hepatitis A, hepatitis B dan C boleh menyebabkan kerosakan hati yang kronik dan bara hati. Kebanyakan pesakit hepatitis B dan C tidak mengalami tanda dan gejala pada peringkat awal. Tanda atau gejala seperti muntah darah, jaundice dan busung hanya akan muncul setelah penyakit hepatitis menjadi semakin kronik. Oleh itu, lakukan ujian saringan hepatitis jika anda berisiko tinggi untuk mendapat jangkitan dan dapatkan rawatan dengan segera jika perlu di klinik kesihatan terdekat. Bersama cegah hepatitis. Baik, berita tengah hari diteruskan dengan perkembangan pasaran. Momentum aktiviti belian sederhana membabitkan saham wajaran tinggi terpilih mendorong Bursa Malaysia dibuka tinggi pada awal urus niaga pagi tadi. Pada pukul 12.35 tengah hari, Bursa Malaysia naik 12.13 mata kepada 1,412.49 mata. Antara saham aktif Hiap Huat Holdings susut 1.5 sen kepada 14.5 sen. Top Glove meningkat 1 sen kepada 75 sen, manakala UEMS bertambah 3.5 sen kepada 22.5 sen. Sementara itu, bagi saham yang mencatat keuntungan, Hextech naik RM19 kepada RM7.48. Nestle bertambah 60 sen kepada RM132.60, manakala KLK menokok 52 sen kepada RM21.22. Kegiatan pengambilan untung sederhana didorong kebimbangan terhadap langkah Rizab Persekutuan Amerika Syarikat mengetatkan dasar moneterinya menyaksikan nilai ringgit menyusut berbanding dolar pagi tadi. Setakat 12 tengah hari, ringgit diniagakan pada 4.71 berbanding dolar Amerika. Berbanding dolar Singapura, ringgit disebut pada 3.32 dan berada pada 3.16 berbanding yen. Ringgit diniagakan pada 5.36 berbanding pound sterling dan disebut pada 4.64 berbanding euro.
Jualan kenderaan di Malaysia bagi September meningkat kepada 67,659 unit berbanding 44,227 unit bulan sama tahun lalu. Persatuan Automotif Malaysia (MAA) dalam kenyataan memaklumkan jumlah tersebut melibatkan jualan kenderaan penumpang berjumlah 60,060 unit dan kenderaan komersial sebanyak 7,599 unit. Bagi 9 bulan pertama tahun ini sahaja, 516,798 unit kenderaan terjual sekaligus menyaksikan peningkatan 62% lebih tinggi berbanding tempoh sama tahun lalu. Sementara itu, pengeluaran merekodkan 69,389 unit kenderaan daripada 45,972 unit bulan sama tahun lalu. Bagi bulan ini, MAA menjangkakan jumlah jualan akan kekal sama seperti paras September 2022. Isu bekalan dan chip yang berterusan juga dijangka akan mempengaruhi sebahagian daripada proses pengeluaran kenderaan. Hampir 70% daripada 200 juta ringgit peruntukan kerajaan tahun ini untuk membantu usahawan menerusi Perbadanan Usahawan Nasional Berhad PUNB telah dimanfaatkan. Bantuan berupa pinjaman itu diserahkan kepada usahawan Bumi Putra yang layak di seluruh negara. Pengerusinya, Dato' Ahmad Nazlan Idris berkata, pemohon yang layak boleh membuat pinjaman melebihi 100 hingga RM300,000 untuk mengembangkan perniagaan. Setakat ini, peruntukan pinjaman 11 juta ringgit untuk usahawan di Kedah belum dimanfaatkan sepenuhnya. Putra, kita telah peruntukkan ke Kedah ni sebanyak 11 juta lah. Tapi setakat hari ini belum lagi. Jadi saya belum lagi sampai target itu. Dan saya menyeru pada usahawan Bumi Putra yang ada di Kedah, khususnya Parlimen Jerun ini, yang mencukupi syarat bisnes 18 bulan, nilai perniagaannya 300,000 setahun, akaun yang baik, maka datang menjumpa ke pejabat kita di Alustar ini. Beliau ditemui selepas menyampaikan sumbangan berupa barangan keperluan kepada golongan yang kurang berkemampuan di Jerlun. Berjaya Starbucks Coffee Company Sendirian Berhad, Starbucks Malaysia menjadi rantaian kopi runcit pertama di Malaysia membina stesen pengecasan kenderaan elektrik Charge EV. Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Berjaya Food Berhad, Dato' Sidney Keys berkata, kerjasama dengan Yinson Greentech YGT itu melibatkan 23 stesen pengecasan di 17 cawangan pandu lajunya. Usaha itu juga akan bertujuan meningkatkan pengalaman pelanggan menerusi inovasi. So we are hoping to be able to have the convenience for our customers, the availability of being able to charge their cars in hopefully in the future all of our drive-thrus if the space permits. Beliau berkata demikian selepas majlis menandatangani memorandum persefahaman antara Starbucks Malaysia dan YGT. Sempena pengenalan stesen pengecasan itu, pelanggan boleh mengecaj kenderaan elektrik mereka secara percuma di cawangan Starbucks Eco Grandeur, Puncak Alam sehingga akhir bulan ini. Charge EV merupakan rangkaian pengecasan awam terbesar di negara ini yang beroperasi di lebih 400 stesen di seluruh negara. Universiti Keusahawanan dan Koperasi Malaysia UKKM dijangka beroperasi sepenuhnya awal tahun depan. Institut Pengajian Tinggi Swasta IPTS milik Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi KUSKOP itu menyasarkan 500 pelajar untuk kemasukan Disember ini. Menurut Ketua Pengarah Institut Koperasi Malaysia, Datuk Muhammad Ali Mansor, pihaknya masih menanti kelulusan sijil kebenaran beroperasi oleh Agensi Kelayakan Malaysia MQA. Sijil kebenaran untuk beroperasi akan dikeluarkan. Sekarang ini kita dapat kelulusan penubuhan sudah dapat. Kelulusan untuk melaksanakan operasi dijangka akan selesai penghujung November dan pengambilan boleh dibuat pada Disember atau lewat Januari untuk masukan yang awal.
Penubuhan UKKM mendapat kelulusan Kementerian Pengajian Tinggi pada April lalu. Universiti tersebut bakal menawarkan bidang pengajian peringkat diploma hingga ijazah Doktor Falsafah dengan fokus pengajian berkaitan pengurusan koperasi dan perniagaan. Beliau ditemui media pada konvensyen Aspirasi Koperasi Malaysia di Kelana Jaya. Hepatitis adalah penyakit keradangan hati akibat daripada jangkitan virus hepatitis. Hepatitis A yang berjangkit melalui pencemaran makanan dan air biasanya menyebabkan jangkitan hati yang akut dan tidak berpanjangan. Hepatitis B dan C pula berjangkit melalui darah yang tercemar. Antaranya adalah melalui perkongsian jarum suntikan, transfusi darah, hubungan seksual dan jangkitan ibu kepada anak. Berlainan daripada hepatitis A, hepatitis B dan C boleh menyebabkan kerosakan hati yang kronik dan bara hati. Kebanyakan pesakit hepatitis B dan C tidak mengalami tanda dan gejala pada peringkat awal. Tanda atau gejala seperti muntah darah, jaundice dan busung hanya akan muncul setelah penyakit hepatitis menjadi semakin kronik. Oleh itu, lakukan ujian saringan hepatitis jika anda berisiko tinggi untuk mendapat jangkitan dan dapatkan rawatan dengan segera jika perlu di klinik kesihatan terdekat. Bersama kita cegah hepatitis. Pesawat terhempas, 2 penumpang maut. Juga mogok berterusan di Perancis, pekerja tuntut kenaikan gaji. Perinciannya dalam rangkuman luar negara. 2 penumpang terbunuh apabila sebuah pesawat ringan terhempas di taman perumahan di Guayaquil, Ecuador. Juru terbangnya dilapor cedera parah. Datuk Bandar Cynthia Viteri berkata saksi ternampak pesawat berlegar-legar di udara sebelum terhempas di kawasan lapang berhampiran taman perumahan bagi mengelak lebih ramai kematian akibat nahas. Menerusi rakaman visual yang dikeluarkan dalam rangkaian sosial, asap berkepul-kepul kelihatan sebab pesawat terhempas disusuli letupan. Sementara itu di Perancis, 3,000 penunjuk perasaan berhimpun di Nantes menuntut gaji yang lebih baik. Demonstrasi turut disertai golongan profesional seperti doktor, kaki tangan hospital, guru dan pelajar. Mogok dilakukan sebagai tindak balas sama yang dilancarkan Kesatuan Sekerja. Mereka turut menuntut kuasa beli yang lebih tinggi susulan krisis kos sara hidup dan inflasi. Usaha mencari pasangan Perancis hilang ketika sedang bercuti di Tenggara Meksiko giat dilakukan pihak berkuasa. Kedutaan Perancis di Meksiko mengambil maklum atas kehilangan itu termasuk berhubung rapat dengan keluarga mangsa. Pasangan Asha Major dan suaminya Mikel Amado didakwa pergi ke San Cristobal di Las Casas di Chiapas, selatan Meksiko sebelum dilapor hilang pada 12 September lalu. Menurut sebuah radio serantau di Perancis, saudara mara mangsa mendakwa menerima ancaman selepas kehilangan itu. Perkembangan persiapan skuad hoki bawah 20 tahun B20. Ketua Jurulatih Pasukan Hoki bawah 20 B20 Muhammad Amin Rahim berpuas hati dengan prestasi yang ditunjukkan pasukannya dalam perlawanan persahabatan bersama Australia yang berlangsung di Stadium Hoki Nasional Bukit Jalil semalam. Beliau menyifatkan ini merupakan perlawanan yang terbaik dipamerkan berikutan hanya 4 pemain yang berpengalaman beraksi di peringkat antarabangsa. Walaupun tewas 4-1 di tangan pasukan gergasi dunia itu, namun pemain B20 negara terus menunjukkan sikap tidak takut walaupun perbezaan dari segi saiz fizikal. Australia skor tu melalui pukulan sudut penalti, and
So saya akan kena tengok balik video macam mana Australia skor melalui perkongsian penalti. Of course kita kena tengok apa yang berlaku sebelum penalti itu diberi kepada pasukan Australia. So of course dari segi defensif kita ada banyak benda yang kita perlu buat. So kita kena tahu defensif bukan hanya defender yang defense, maknanya first line kita adalah striker and midfield. Mereka pun terlibat dalam posisi bertahan tu. So kita akan tengok balik dari segi video. Perlawanan ini juga sebagai langkah persiapan menghadapi kejohanan Piala Sultan Johor SOJC 2022 yang akan berlangsung minggu hadapan. Pada aksi semalam, Campbell Geddes meletakkan Australia di hadapan seawal minit ke-8 sebelum David Hubbard menggandakan jaringan 4 minit kemudian sebelum Copper Burns meledak jaringan pada minit ke-18. Australia terus garang melakukan serangan bertali arus dan berjaya menyumbat gol keempat menerusi Geddes pada minit ke-51 sebelum Malaysia menjaringkan gol sagu hati melalui jaringan Padang Muhammad Hazriq Alif Rosli pada minit ke-55. Enggan Sukan Bina Badan terkubur. Legenda Bina Badan Negara Shazali Samad menggesa Persatuan Bina Badan NABBA Malaysia mengambil berat kebajikan atlet bertanding agar mereka dan persatuan dapat terus maju ke hadapan. Beliau berkata harapan untuk melihat lebih ramai jagoh di peringkat Asia dan dunia dapat direalisasikan. Jago tu ada, tapi apa saja perancangan untuk persatuan dia kena ambil tahu hal-hal atlet, macam mana nak mendidik atlet ni lagi bagus untuk memajukan dalam sukan apa saja agensi sebuah pasukan lebih mantap lagi, kan. Jadi daripada situ pokoknya apa pun dia punya persatuan, daripada pihak persatuan kena ambil tahu atlet. NABBA yang baru ditubuhkan Februari lalu akan menganjurkan kejohanan Bina Badan NADBA Malaysia buat julung kalinya pada 17 dan 18 Disember nanti di Hotel Unicorn Sri Kembangan. FIFA dan Kerajaan Indonesia berikrar untuk menilai semula dan meningkatkan tahap keselamatan sukan bola sepak di Indonesia. Dan ini susulan tragedi berdarah awal bulan ini. Menurut Presiden FIFA Gianni Infantino, keutamaan ketika ini adalah untuk melakukan pembaharuan dan transformasi bola sepak di seluruh republik berkenaan. Penubuhan pasukan petugas khas yang dipersetujui sebelum ini juga penting. Berikutan Indonesia akan menjadi tuan rumah bagi penganjuran Piala Dunia bawah 20 B20 tahun depan. We are going to put in place together with the government on the infrastructure that needs as well to be looked into, because part of incidents that can happen is linked, of course, with the state of the infrastructure. So we will bring our experts, we will help and invest, and we will make sure that Indonesia shines in the global football stage. FIFA akan berkantor di Indonesia sampai semuanya berjalan dengan baik. Tadi saya juga menyampaikan dan FIFA mengapresiasi untuk Stadion Kanjuruhan di Malang juga akan kita peruntukkan dan kita bangun lagi sesuai dengan standar FIFA sebagai sebuah contoh standar stadion. Baik, berita tengah hari berakhir di sini. Terus dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal berita.rtm.gov.my. Saya Hazel Desmond, salam keluarga Malaysia.
baharu, BIS Malaysia berwajah baharu. Selain terus membawakan kupasan isu ekonomi semasa, kami turut menampilkan segmen baharu, Ringgit BIS dan Ikon BIS. Semua ini secara eksklusif Isnin hingga Jumaat di saluran berita RTM dan TV1.